Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Kehadiran saya di Singapura pada ketika ini adalah di atas jemputan untuk menziarah lokasi pemakaman Diraja Singapura yang terletak di dalam sebuah masjid, iaitu Masjid Sultan di kawasan Kampung Gelam, Singapura. Pemakaman diraja ini ada kaitan dengan kekerabatan Sultan Hussein, di mana satu ketika dulu Singapura pernah mempunyai sultan pada 31 Januari 1819, di mana Sultan Hussein adalah Sultan Singapura pertama di bawah penjajah British. Dan tidak lama kemudian, sistem kesultanan Singapura dihapuskan. Baginda mangkat di Melaka semasa dalam buangan dan disemadikan di penjuru tanah perkuburan Islam dalam kawasan Masjid Tengkera, Melaka. Anak sulung Sultan Hussein Shah, iaitu Tengku Ali yang baru berumur 10 tahun, kemudian ditabal untuk menggantikan ayahandanya sebagai Sultan Singapura dalam sebuah acara yang sederhana di Istana Kampung Gelam pada 10 Mac 1855 dengan gelaran Sultan Ali Iskandar Shah. Dan kehidupan baginda juga melarat atas perbuatan British. Sultan Ali kemudian turut mangkat di Melaka pada 21 Jun 1877 dan dimakamkan di pekarangan Masjid Jamek, Kampung Umbai. Jemputan ini disebabkan oleh ada kerabat yang bermimpi mendapat alamat tentang Tengku Alam. Oleh itu, jemputan kami ini untuk mengesahkan adakah makam Tengku Alam berada di Masjid Sultan atau di tempat lain. Hal ini juga disahkan oleh Ketua Persatuan Bugis Singapura, di mana beliau mengatakan makam Tengku Alam terletak di Masjid Sultan. Saya pun sebenarnya ingin mendapatkan pengesahan juga, di mana semasa pengkajian saya berkenaan Perang Jementah dulu, saya terjumpa penulisan pada sebuah blog Ibnu Rushdi dengan tajuk Raja Melayu Singapura yang dilupakan, di mana ia menerangkan bahawa selepas kebangkatan Sultan Ali, anaknya yang bernama Tengku Alam menaiki tahta dengan gelaran Sultan Alauddin Mansur Shah. Walau bagaimanapun, pihak British tidak melantik baginda sebagai Sultan. Sebaliknya, hanyalah sebagai Ketua Keluarga Diraja Singapura. Baginda mangkat pada 26 Ogos 1891 dan disemadikan di makam Diraja Teluk Belanga, Singapura. Di atas rasa tanggungjawab itu yang Allah gerakkan pada saya dan Puan Ita, kami terpanggil untuk mengesahkan perkara itu atas izin Allah. Semoga penerangan pada video ini tidak mengundang polemik atau perbalahan. Mari kita sama-sama berfikir dan mengkaji. Segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah semata-mata. Untuk pengetahuan semua, untuk menziarah pemakaman diraja ini bukan dibuka secara umum, tetapi hanya terhad kepada kekerabatan kesultanan yang berpersatuan Bugis Singapura sahaja yang dibenarkan masuk. Itu yang saya difahamkan. Saya dijemput dan dibawa oleh ahli persatuan yang juga mendapat kebenaran dari Ketua Persatuan
untuk menziarah pemakaman ini. Kami amat berterima kasih di atas keizinan dan kebenaran yang diberikan untuk kami menziarah pemakaman diraja ini. Hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya atas budi bicara baik yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah. Akhirnya kami dapat masuk ke dalam pemakaman diraja ini dan mendapati terdapat 4 pasang batu nisan di sini yang dibalut dengan kain kuning sebagai tanda ini adalah pemakaman diraja. Berdasarkan bentuk batu nisan di sini, ada 2 berbentuk bulat dan 2 berbentuk pipih. Ini bermakna ada 2 makam lelaki dan 2 makam perempuan. Namun yang peliknya, tiada nama pada makam-makam di sini. Tiada sebarang catatan nama ditemui sama ada pada batu nisan atau di sisi makam. Puas kami mencari tetapi tetap tidak ada. Timbul persoalan, adakah pemakaman ini adalah pemakaman sebenar atau sebagai pemakaman tanda sahaja? Dengarkan jawapan dari perbualan saya dengan Puan Ita pada video ini. Ini makam macam mana ni? Sekarang ni ada 4 makam, 4 pasang nisan, tapi tak ada nama. Tak ada dicatatkan nama siapa pemilik makam ni. Jadi yang kita dari segi nisan, yang pertama ni nisan lelaki bulat. Yang ni pipih perempuan, ni pun pipih perempuan. Yang ujung sana tu lelaki bulat. Jadi macam mana kau boleh dapat ni makam siapa, makam siapa? Tak ada nama langsung. Tak dituliskan nama. Apa sebab? Dia ada nak rahsiakan apa-apa ke apa? Sekarang ni kalimah pun tak ada kan? Kalimah pun tak ada. Kalimah pun tak ada. Dia kosong, just bentuk terus letak. Ni tak tahulah Dekat luar tadi aku ada rasa. Tapi kat dalam ni macam tak ada rasa. Oh, kat dalam tak ada rasa? Dalam tak ada rasa. Kalau ada rasa? Kat luar ada rasa. Jadi 4 makam ni kau tak ada rasa apa-apa? Tak ada. 4 Tak semua? rasa pening, tak ada rasa. Macam biasa kita datang lah. Datang macam kosong. Tapi dekat luar, tak tahu kat mana, rasa kuat. Rasa kuat. Situ kuat. Macam rasa nak pening. Kat luar tu lah. Kat luar. Bila masuk, kat luar dia kuat lah. Kat sini tak ada lah. sini macam kosong. Kosong. Kosong tak lah, kosong. Tak tahu lah, tak ada. Ini mimbar masjid ke apa? Oh, depannya makam Bapak Imam. Kau dah pegang semua kan? Dah pegang kan? Tak ada. Apa ya semua? Pelik kan? Okey, kalau kat dalam kau tak rasa apa, kat luar ni yang kau rasa kat mana? Yang kau rasa kuat tu kat mana? Macam mana kau? Mbak, bila kita keluar je rasa pening. Bila keluar je rasa pening. Bila keluar bila rasa masuk pening. tadi kosong. Masuk kosong. Tu dekat tanah-tanah ni. Tak tahulah. Kata yang makanan satu tu.
kat dalam tu kita tak boleh tengok sebelah luar, so tak boleh masuk. Situ kot. Situ yang kuat. Situ yang kuat. Situ yang kuat. Situ yang kuat. Rasa tak ada mungkin diorang ni saja taruh ni tau, tapi makam ni semua tanda ni kat sana. Ya, sebab saya rasa apa benda yang nak disuruhkan? Kenapa dia buat? Dia ada sebab yang. Dia ada sebab. Tapi kita ada rasa tak? apa Dia ada yang sebab dah- kenapa dia buat gitu. Saya bila Kak Jenny cakap ni, saya meremang tau. Meremang. Bila Kak cakap macam ni, saya merasa meremang. Setelah kami benar-benar pasti bahawa pemakaman diraja dalam Masjid Sultan tersebut adalah makam kosong atau makam tanda sahaja dan bukan makam Tengku Alam yang sebenar, kami terus ke belakang istana Kampung Gelam berdekatan dengan Masjid Sultan. Wanita seperti ditarik-tarik untuk ke belakang istana Kampung Gelam yang dirasakan ada pemakaman diraja yang seperti disembunyikan atau dirahsiakan. Namun, malang sekali, kami tidak dibenarkan masuk kerana istana Kampung Gelam tidak dibuka kepada umum termasuk kerabat ketika itu kerana ia telah menjadi hak milik kerajaan Singapura sepenuhnya. Kami diberitahu oleh seorang kerabat bahawa semasa istana ini dibuka kepada umum dulu, secara tidak sengaja, beliau menemui pemakaman kerabat diraja pada bahagian belakang ketika hendak ke bilik air. Pemakaman tersebut sangat hampir dengan bilik air pada bahagian belakang istana. Dan ketika itulah, hatinya seperti ditarik-tarik untuk melihat pemakaman itu. Pemakaman itu dalam keadaan tertutup dan berkunci. Namun, alhamdulillah, ketika itu beliau sempat ambil gambar salah satu makam yang berada dalam pemakaman yang berkunci itu melalui celah-celah tingkap yang boleh diintai. Berdasarkan petunjuk dari Allah, dipercayai inilah sebenarnya nisan dan makam Tengku Alam. Dalam pemakaman itu juga dipercayai ada makam kerabat yang lain termasuk makam anak kepada Tengku Alam iaitu Tengku Ali yang mangkat pada 2 November 1918 dan juga makam anak andanya yang juga cucu kepada Tengku Alam iaitu Tengku Husin yang mangkat pada 1930-an di Istana Kampung Gelam. Oleh itu, dakwaan makam Tengku Alam berada di tanah perkuburan Islam Teluk Belanga adalah kurang tepat berdasarkan dapatan dari kami. Semoga usaha mencari kebenaran di kalangan kerabat memberikan sinar baru kepada generasi anak cucu yang seterusnya nanti. InsyaAllah. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.